Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, baiklah. Hari ini saya ingin berkongsi mengenai sebuah novel. Novelnya ialah novel Tiding Sherlock Holmes yang ditulis oleh Sir Arthur Conan Doyle mengenai empat pemburu harta, The Sign of Four. Dan novel ni saya akan kaitkan dengan kritikan teori kritika sastra, iaitu teori rasa fenomenologi. Baiklah. Dan novel ni dicetak sebanyak 4 kali sebanyak 4 kali. Cetakan pertamanya pada tahun 2018, cetakan kedua, ketiga dan keempat pada tahun 2019. Dan ia diterbitkan oleh Open Bridge Publication Sendirian Berhad. Dan pada asalnya novel ni sebenarnya dalam bahasa Inggeris, ataupun kalau dalam bahasa kita, kita panggil bahasa orang putih lah, bahasa orang putih, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Jadi kita nak tengok apa yang ada dalam novel ni yang ditulis oleh orang barat, yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kita nak tengok apa yang ada di dalamnya. Dan penterjemah kepada buku ini ialah Imran Yusof. Jadi apa cerita pasal buku ni? Ceritanya adalah mengenai seorang perempuan yang bernama Mary Mostan yang kehilangan bapanya secara misteri. Dan dia mendapat sebutir permata ataupun sebutir mutiara yang begitu berharga setiap tahun. Jadi sangat misteri apabila setiap tahun dia menerima sebutir mutiara. Dan dia tidak dapat khabar berita tentang siapa yang bagi dekat dia tak dapat. Dan benda ni dan cerita ni Mary Mostan ni dia mendapat surat daripada seorang yang misteri untuk berjumpa dengannya dan menjelaskan mengenai mutiara yang diperolehinya. Okey, jadi surat misteri itu membawa kepada kemunculan dua watak, iaitu Sherlock Holmes sebagai detektif ataupun penyiasat, dan seorang kawannya lagi iaitu Dr. Watson. Jadi dalam siasatan untuk bertemu dengan orang yang misteri itu, pelbagai cabaran. Ada kes pembunuhan, ada yang dibunuh dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan yang agak ngeri seperti ditemui lelaki yang ditemui mati kejang, mati dibunuh, dan kemudiannya ada surat misteri ataupun surat yang mengandungi mesej yang bertulis Sumpah Empat Sahabat. Sangat menarik cerita ni. Dan pelbagai perkara yang berlaku, akhirnya Sherlock Holmes yang menjadi penyiasat tu berjaya menyelesaikan masalah misteri tersebut. Jadi kena baca buku ni, memang sangat-sangat menarik. Jadi apa kaitannya dengan teori rasa fenomenologi? Baiklah, teori rasa fenomenologi ni sebenarnya dikemukakan oleh Suhaimi Abdul Aziz yang merupakan seorang sarjana ataupun dan seorang pensyarah daripada Universiti Sains Malaysia. Teori rasa fenomenologi ini sebenarnya terbina hasil daripada kombinasi dan penyesuaian daripada dua buah teori estetik dua buah teori estetik daripada timur, iaitu India, dan satu lagi daripada barat. Minta maaf tidak sihat sikit. Okey, jadi secara ringkasnya sebenarnya teori ni dia isiannya adalah mengenai emosi. Jadi seperti yang kita tahu, emosi terbahagi kepada beberapa jenis. Ada emosi sedih, marah, gembira, dan pelbagai lagi. Jadi saya akan memberi contoh-contoh yang terdapat dalam buku ni mengenai emosi-emosi. Dan saya akan berkongsi apakah fungsi unsur-unsur emosi dimasukkan dalam buku ini. Contoh yang pertama, saya buka dulu Contoh yang pertama pada muka surat 14. Okey, kita nampak. Jadi saya akan bacakan.
Cik Morstan meletakkan tangan di tekak dan suaranya tersekat-sekat. Rupa-rupanya dia sedang menangis teresa-esa. Menangis. Jadi emosi kat situ kita dah faham. Emosinya sedih. Faham tak? Emosi sedih. Dan apa lagi yang ada? Kita akan tengok sedikit sebanyak dalam masa lebih kurang 10 minit. Dan seterusnya pada muka surat yang ke-25. Dah tanda dah ni. Pada fikiran saya ada sesuatu yang menakutkan dengan pelbagai ekspresi muka yang kelihatan ceria, lesu dan gembira semasa kereta kuda yang kami naiki itu melintasinya. Jadi kata kuncinya adalah ceria, gembira. Kat situ kita boleh tengok adalah emosi yang gembira. Okey. Dan satu lagi, contoh seterusnya. Pada muka surat 45. Awak sudah lebih, MC Murdo. Theodore Sholto menjerit dengan suara yang lantang. Kalau kita tengok dengan keadaan penceritaannya, sebenarnya ia menunjukkan emosi yang emosi yang agak marah ataupun emosi marah lah. Sebab keadaan dekat situ dia macam dituduh kan, ataupun mencabar. Selalunya bila seperti kita, bila kita duduk berduaan ada orang yang mencabar, kita macam rasa tercabar dan kita akan akan terwujudnya satu emosi yang rasa tercabar yang membuatkan kita boleh merasa marah, dan itulah emosinya. Okey, baiklah. Jadi apakah fungsi-fungsi emosi ni? Sebenarnya ada banyak lagi. Ada emosi takut, adanya benci, pelbagai lagi. Jadi kena baca buku ni. Jadi saya nak cakap, apakah fungsi emosi dimasukkan? Selalu kalau kita tengok dengan novel-novel yang lain, pun juga dimasukkan unsur emosi. Seperti novel-novel di Malaysia, penulis-penulis tempatan di Malaysia, dan buku ni yang ditulis di barat juga, daripada barat asalnya, juga dimasukkan unsur emosi. Kenapa perlu masukkan unsur emosi? Unsur emosi ni bagi saya amat penting. Ia membawa ataupun membuatkan seorang pembaca merasai bagaimana perjalanan dalam cerita ni. Maksudnya kita tidak akan merasa bosan, tak membuatkan pembaca merasa bosan untuk membaca. Dan dengan masuknya unsur emosi dalam ni, ia membuatkan kita rasa lagi berminat untuk mengetahui apa yang terjadi dalam buku ni. Walaupun kalau kita lihat, mungkin boleh dikatakan agak tebal, namun disebabkan kemasukan unsur emosi yang ada dalam ni, membuatkan kita membaca dalam waktu yang singkat untuk menghabiskan. Jadi di situ kita dapat lihat kemasukan unsur teori rasa fenomenologi ataupun unsur emosi, dengan senang katanya, membuatkan kita bertambah minat untuk membacanya. Bayangkan kalau tidak dimasukkan unsur ni, mungkin baca satu muka surat, dua muka surat, kita dah tak nak baca. Jadi novel ni sangat bagus bila dimasukkan unsur teori rasa fenomenologi. Jadi apa lagi, kalau ikutkan, sangat banyak teori rasa fenomenologi yang ada dalam ni. Tapi disebabkan kesuntukan masa untuk berkongsi, anda kena baca buku ni dan anda akan merasai sendiri bagaimana emosi yang ditulis dalam ni akan dirasai oleh anda sendiri. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada saya sedikit sebanyak. Maafkan saya jika ada tersilap kata dan sebagainya. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.